Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey kelas, hari ini kita akan sambung soalan semalam. Okey, semalam sampai soalan berapa? Soalan nombor 6 kan? Okey, kertas 2 soalan nombor 6 kita sempat selesai. Okey, sekarang sambung soalan nombor 7. Okey, dari soalan nombor 7, dia menyatakan kat situ dia ada dua bulatan kecil dalam bulatan besar. Okey, dua bulatan kecil dalam dua bulatan besar. Di mana dia ada titik pusat bulatan ataupun titik bulatan di mana ia ditanda sebagai O. Okey. Bagi dua bulatan kecil ini terdapat diameter. Ini garis hujung ke hujung ataupun garis maksimum bagi bulatan yang membelah membahagi dua, itu dipanggil diameter. Okey, sinilah dipanggil diameter. Okey, daripada diameter, kita boleh cari jejari bagi bulatan kecil itu. Okey, formula bagi jejari ialah jejari sama dengan diameter bahagi 2. Jadi, jejari sama dengan 6 bahagi 2 sama dengan 3 cm. Boleh? Okey, selepas kita dapat cari jejari bagi bulatan kecil, maka kita boleh cari panjang sekeliling bulatan itu ataupun circumference. Okey. Itu untuk bulatan kecil. Bagi bulatan besar, okey, di sini kita dapat tahu bahawa dua bulatan ini dia bersentuhan pada titik O. Okey, pada titik O ni, dua bulatan ini bersentuhan antara satu sama lain. Jadi ini bermaksud dia membentuk satu garis lurus. Garis lurus daripada sini sampai ke sana. Okey, ini bermaksud satu bulatan ini, diameter dia ialah jejari bagi bulatan besar. Okey, jejari bulatan besar sama dengan 6 cm. Okey, lepas tu kita tengok soalan nombor 1. Cari perimeter bagi kawasan yang berloret. Okey, kawasan berloret apa dia? Kawasan ini dan ini. Lepas tu dikata perimeter. Perimeter ialah sekeliling. Sekeliling yang tidak meliputi luas. Okey, kalau dalam itu dipanggil luas. Tapi kalau perimeter ialah sekeliling sama ada dekat luar ataupun dekat dalam. Okey, dekat dalam dia ada juga perimeter bagi bulatan kecil ini dan bulatan kecil ini. Jadi dia ada dua bulatan kecil perimeter berloret, dua perimeter yang tak berloret kita perlu ambil kira dan satu sekeliling bulatan besar. Okey, kita pergi satu-satu. Okey. Perimeter bulatan besar sama dengan apa formula dia? Formula dia ialah 2 pi J, di mana J itu ialah jejari. Okey, jadi kita boleh tahu jejari bulatan besar ialah 6 cm. Jadi 2 darab pi darab dengan 6. Jadi kita akan dapat 12 pi. Okey. Untuk pengiraan kita boleh tinggal dahulu dalam unit pi. Okey. Dalam nilai yang sebenar kita akan kira pada jawapan akhir. Okey, bagi dua bulatan kecil pula. Okey, disebabkan dia mempunyai jejari yang sama, jadi kita boleh kira perimeter dengan kali dengan 2. Okey. Perimeter dua bulatan kecil. Okey, sama dengan formula sama juga. Bagi sekeliling bulatan, formula dia ialah 2 pi J. Di mana J-nya, jejari dia ialah 3 cm. Tapi jangan lupa, dia ada dua bulatan kecil. Jadi kita kena darab dengan 2. Jadi kita kira 2 pi darab dengan 3 darab dengan 2. Jadi kira-kira dapat berapa? Kita akan dapat 2 darab 3 darab 2 dapatlah 12 pi. Okey.
oleh sebab itu jumlah perimeter sama dengan berapa? 12 pi tambah 12 pi. Okey. Kira kita akan dapat 24 pi. Okey. Untuk jawapan K, tukarkan nilai pi kepada nilai yang sebenar. Okey, nilai sebenar dia apa dia? Okey, pi sama dengan 3.1417 dan seterusnya. Jadi sebaiknya tekan kalkulator sahaja. Okey, bila kita tukar, kita akan dapat ia ialah 75.40. Itu jawapan akhir awak untuk soalan A. Soalan nombor 7B. Okey, 7B ialah cari luas kawasan yang berloret. Okey. Jari bulatan kecil ialah 3 cm. Okey, kita dapat cari jari bulatan besar ialah 6 cm. Okey, untuk luas kawasan berloret. Okey, formula apa kita guna? Kita guna formula luas bulatan sama dengan pi j kuasa 2. Okey, di sini kita ada bulatan besar dengan bulatan kecil. Okey, bulatan besar, kawasan itu berloret pada bulatan besar tapi dia ditolak dengan dua luas bulatan kecil. Yang sebanyak dua bulatan kecil ini. Okey, jadi maksudnya luas bulatan besar tolak luas bulatan kecil darab dengan 2. Sebab apa? Sebab ada 2. Okey, jadinya luas berloret sama dengan luas bulatan besar tolak dengan luas bulatan kecil. Okey, kita kira untuk luas bulatan besar pula. Okey, luas bulatan besar formula dia sama je, pi j, di mana j bulatan besar ialah 6 cm. J 6 kuasa 2. Okey, tolak dengan luas bulatan kecil darab dengan 2. Okey. Jari bulatan kecil ialah 3 cm. Jadinya pi 3 kuasa 2 darab dengan 2. Jadi kita selesaikan dia, dapatlah 36 pi. Manakala kat sini ialah 3 kuasa 2 ialah 9. 9 darab 2 ialah 18. Jadi 18 pi. Jadi dapatlah dia 18 pi. Okey, tapi dalam jawapan K tukar kepada bentuk nilai yang sebenar. Okey, nilai sebenar pi sama dengan 3.1415. Ataupun awak tekan kalkulator saja, dapatlah 18 darab dengan pi, dapatlah 56.55. Okey, itu untuk soalan 7B. Okey, kita balik kepada soalan 8. Okey, soalan 8 menunjukkan dua garis selari di atas satah Cartesian. Okey, di mana dia ada paksi Y dan paksi X. Okey, garis selari tu dia ada AB dan garis CD. Okey, bagi garis CD dia sudah bagi formula iaitu 2Y tambah 6X tolak 18 sama dengan 0. Okey, lepas tu maklumat apa lagi? Maklumat dia bagi AB adalah selari dengan CD. Okey, bila kita dapat dalam bentuk persamaan macam ni, cuba kita tukarkan dia dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, iaitu persamaan yang menunjukkan garis lurus. Okey, sebab apa? Sebab inilah garis lurus, jadi persamaan armnya ialah Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita tukarkan dia, okey, 2Y tambah 6X tolak 18 sama dengan 0. Jadinya nak pindah, kita kena pindah satu persatu. Ya, pindah. Bila dapat negatif, tanda negatif pindah sana jadi positif. Jadi kita pindah satu persatu. Negatif 18 pindah sebelah sana ke sebelah sana dapat 18. Jadi tinggal lagi 2Y tambah 6X. Okey, seterusnya pindah lagi X. Sebab X kena berada sebelah kanan. Jadi dapatlah negatif 6X tambah 18. Okey.
2y jangan lupa. Okey, lepas tu 2 dengan y ialah darab. Maksudnya 2 darab dengan y. Jadi nak pindah 2, kita pindah ke sebelah sana menjadi bahagi. Jadi y sama dengan negatif 6 x bahagi 2 tambah dengan 18 bahagi 2. Okey, bila kita pindah ni jangan lupa. Bila kita pindah darab 2, pindah ke sebelah sana jadi bahagi. Tapi bahagi tu semua tu kena bahagi dengan 2. Jangan tinggal. Jadi tak boleh bagi satu-satu lah. Kalau bagi satu saja, kena bagi semua dengan 2. Jadi kita akan dapat y sama dengan negatif 3x tambah 18 bagi 2, 9. Okey, sekarang soalan pertama ialah ditanya, apakah pintasan x bagi CD? Pintasan x merujuk pada garis yang menyentuh pada paksi x. Okey. Pintasan x. Okey. Awak kena tahu untuk fakta pintasan x, apa nilai yang kosong? Okey, pada pintasan x ada nilai tapi yang kosong ialah koordinat y. Jadi maksudnya pada pintasan x y sama dengan kosong. Jadi nak cari nilai x, kita hanya perlu ganti nilai y sama dengan kosong. Jadinya y sama dengan negatif 3x tambah 9. Okey, lepas tu gantikan sahaja y dengan kosong. Jadi dapatlah kosong sama dengan negatif 3x tambah 9. Okey, boleh. Lepas tu, kita pindah, pastikan x tu berada sorang-sorang ataupun asingkan dia daripada nombor. Jadinya negatif 3x pindah sebelah sana jadi positif 3 sama dengan 9. 3x maksudnya dia lah darab. Jadi nak tukar kepada 1x saja kena. Okay, awak boleh banyak cara, sama ada awak nak pindah ataupun awak boleh bagi semua dengan 1/3. Maksudnya darab dengan 1/3. 1/3 darab 3 ialah 1. Jadi tinggal saja x. Kat sini pun kena darab dengan 1/3. 9 darab 1/3 jadi sama dengan 3. Jadi pintasan x jadi pintasan x ialah x sama dengan 3. Okey, tadi untuk soalan A di mana cari pintasan x. Okey, soalan B pula. B ialah cari pintasan y bagi CD. Okey, jadi pintasan y bagi CD. Okey, maksudnya kat CD lah. Apakah nilai y pada garis yang menyentuh pada paksi y ini? Okey. Ingat, dalam persamaan linear, okey, dalam garis lurus kita menggunakan y sama dengan mx tambah c. Okey. Dalam formula ni, awak kena tahu fakta dia. M ialah kecerunan, manakala c ialah pintasan y. Jadi nak cari pintasan y, kita tengok nilai c. Jadinya pintasan y kita tengok pada nilai c. Okey, kat sini kita dah cari siap-siap. Kita dah tulis siap-siap. Y sama dengan negatif 3x tambah 9. Jadi automatically pintasan y ataupun nilai y sama dengan 9. Jadi itu saja. Okey, sekarang kita balik pada soalan C. Soalan C dikata cari persamaan garis lurus bagi AB. Okey. Jadi cari persamaan garis lurus bagi AB. Okey. Dekat sini A dia dah bagi tahu. Dalam kertas graf, dalam gambar rajah tu dia bagi tahu nilai A ialah 6. Pada paksi Y dia menyentuh pada nilai 6. Okey. Jadi secara automatik ini adalah pintasan Y bagi AB di mana nilai X sama dengan 0. Okey, untuk recap. Okey. Recap pada pintasan S nilai Y sama dengan 0. Manakala nilai S ada nilai. Okey. Ini ada nilai tapi pada pintasan S Y sama dengan 0. Okey. Bagi pintasan Y ada nilai tapi X sama dengan 0. Okey. Itu sekadar recap. Okey, sekarang kata cari persamaan garis lurus bagi AB. Okey, bila
Dia cakap garis selari. Okey, garis selari bermaksud kecurunan bagi dua garis ini adalah sama. Jadinya kecurunan apa dia? Kecurunan ialah M. Menggunakan formula garis lurus Y sama dengan MS tambah C. M ialah kecurunan. Okey, kecurunan kita kira untuk garis lurus CD dapatlah negatif 3. Jadi M sama dengan negatif 3. Okey, maksudnya ini negatif, kecurunan ini negatif 3, kecurunan AB pun negatif 3. Jadi AB kita buat persamaan Y sama dengan MS tambah C. Okey, kecurunan kita dah dapat cari iaitu negatif 3 sebab dia sama. Jadi Y sama dengan negatif 3X. Bagi pintasan Y, tadi saya cakap, pintasan Y dia yang menyentuh pada paksi Y. Jadi inilah pintasan Y, di mana C ialah pintasan Y. Jadi C ialah 6. Jadi Y sama dengan negatif 3X. Negatif 3X tambah 6. Okey, soalan seterusnya ialah bahagian B. Okey, bahagian B soalan 11 itu dalam topik statistik. Okey, statistik dalam data kesihatan. Okey, dalam statistik soalan 11A dikata jumlah dan hasil tambah kuasa 2 bagi 9 nombor ialah 54 dan 411. Okey, dalam maklumat ni awak boleh dapat 3 maklumat daripada penyataan itu. Okey, pertama dikata bagi 9 nombor, maka ini bermaksud 9 nombor tu ialah N. N sama dengan 9. Ini dah masuk dalam statistik bagi 9 nombor tu, maksudnya dia ada 9 nombor. Contohnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dia ada 9. Itu maksudnya 9 nombor. Jadi N sama dengan 9. Okey, dia kata jumlah dan hasil tambah kuasa 2 ialah 54 dan 411. Okey. Dia kata jumlah hasil tambah. Jumlah hasil tambah 9 nombor ialah 54. Okey, 54. Manakala jumlah hasil tambah kuasa 2 9 nombor ialah 411. Okey, apa yang awak faham dengan pernyataan ni? Dia kata dia ada jumlah hasil tambah 9 nombor sama dengan 54. Okey, masuk kat sini, kalau dalam formula masuk jumlah hasil tambah. Okey, kalau jumlah dalam statistik, simbol yang kita selalu guna ialah sigmoid besar. Sigmoid besar X. Okey, inilah maksud jumlah. Sigmoid besar maksudnya jumlah. Jadi X ni adalah pun boleh ubah yang ada 9 nombor itu. Jadinya jumlah hasil tambah 9 nombor kita wakilkan sebagai sigmoid X sama dengan 54. Manakala jumlah hasil tambah kuasa 2, kita wakilkan dalam bila jumlah sigmoid besar hasil tambah kuasa 2 iaitu X kuasa 2 sama dengan 411. Okey, ini maklumat yang kita dapat korek daripada pernyataan itu. Okey, untuk 11A1. Okey, 11A1 cari min. Okey, min. Ingat lagi min macam mana? Okey, min dalam statistik bermaksud, okey, dalam bahasa mudah sebenarnya kita pernah dengar perkataan purata kan? Purata. Okey. Min ialah hasil tambah semua nombor bahagi dengan bilangan nombor itu. Okey. Perwakilan min dalam statistik kita wakilkan sebagai X bar. Ada X, dia ada topi garis di atas dia. Okey. Ialah hasil tambah. Okey. Min sama dengan hasil tambah semua nombor bahagi dengan jumlah nombor. Jumlah bilangan nombor.
Okey. Ini dalam perkataan. Kalau dalam formula hasil tambah semua nombor tu ialah sigmoid X. Okey, sigmoid X. Manakala jumlah bilangan nombor ialah N. N sama dengan ialah N. Kat sini kita ganti saja sigmoid X sama dengan 54. Manakala N dia bagi dialah 9. Jadi 54 bahagi 9 dapatlah 6. Okey, boleh. Okey, seterusnya ialah dikata cari variance daripada 9 nombor. Okey. Variance daripada 9 nombor. Okey. Variance dalam statistik simbolnya ialah sigma, kita ingat sikit, sigma kuasa 2. Okey. Sekarang kita tulis formula yang awak kena ingat dalam variance. Formula dia ialah sigma kuasa 2 sama dengan hasil tambah ataupun sigmoid X kuasa 2 bahagi dengan N. Tolak dengan min atau min X bar atau X bar kuasa 2. Ini formula dia. Formula yang awak kena ingat. Ataupun formula lain dia awak gantikan. Formula lain adalah sigmoid kuasa 2, sigma kuasa 2 sama dengan sigmoid X kuasa 2 bahagi dengan N tolak dengan jumlah X, sigmoid X bahagi dengan N. Sebab apa? Sebab X bar min sama dengan sigmoid X bagi N. Jadi kita ganti saja jadilah sigmoid X bagi dengan N. Kalau awak nak guna ini pun boleh, ini pun boleh. Kalau nak guna ini, awak guna nilai min yang awak dah cari iaitu 6. Jadi nak mudah pilih yang min, yang ada min. Jadinya sigma kuasa 2 sama dengan sigmoid X kuasa 2 ialah 411. N ialah 9. Tolak dengan sigma kuasa 2, tolak dengan X bar kuasa 2. X bar apa dia? Min. Min kuasa 2 ialah 6 kuasa 2. Jadi kita kira kalkulator dapatlah. Kita kira kita akan dapat 9.667. Kita bunda kepada 2 dan 40 dapatlah 9.67. Kita pergi kepada 11B. B dikata min bagi 5 nombor ialah punca kuasa 2 M. Jumlah kuasa 2 nombor ialah 100 dan sisihan piawai nombor ialah 4N. Jadi berdasarkan pernyataan itu kita dah boleh ambil maklumat. Dia kata min. Min ataupun awak boleh tulis X bar. X bar bagi 5 nombor ialah punca kuasa 2 M. Dia kata bagi 5 nombor. Secara tak langsung ini buat masuk N sama dengan 5. Boleh. Lepas tu maklumat kedua ialah jumlah kuasa 2 nombor ialah 100. Jumlah kuasa 2 nombor maksudnya sigmoid X kuasa 2 sama dengan 100. Lepas tu dia beritahu lagi. Sisihan piawai. Kalau variance ialah sigma kuasa 2. Ini variance yang ada kuasa 2. Kalau sisihan piawai dia tiada kuasa 2. Jadinya sisihan piawai dibagi ialah sisihan piawai dia ialah 4N sama dengan 4N. Nak cari, dia kata ungkapkan M dalam sebutan N. Maksudnya
kita kena guna satu formula yang menghubungkan semua maklumat ini. Okey. Maklumat ini dapat dihubungkan menggunakan formula, sama ada nak guna formula variance ataupun sisihan piawai. Okey. Sekarang sebabkan dia ada bagi sigma, tapi kita boleh juga mencari menggunakan formula variance. Variance ialah sigma kuasa 2 sama dengan sigmoid hasil tambah kuasa 2 X kuasa 2 bagi dengan N tolak dengan min. Min ialah X bar dalam bracket kuasa 2. Ini sigma ya, sisihan piawai. Variance sama dengan sisihan piawai kuasa 2. Ini formula yang awak kena tahu. Jadinya nak tukar sisihan piawai kepada variance, hanya perlu kuasa 2 kan nilai itu. Jadinya sigma dibagi ialah 4N. Jangan lupa kuasa 2. Jadi dia ada bracket kuasa 2. Tolak dengan sigmoid X kuasa 2 ialah 100. N ialah 5. Tolak dengan min. Min dalam bracket kuasa 2. Min tu ialah punca kuasa 2 M dalam bracket kuasa 2. Sekarang kita boleh selesaikan. 4N kuasa 2 maksudnya 4N darab dengan 4N. Jadinya dapatlah 4 dan 4, 16. N darab N ialah N kuasa 2. Sama dengan 100 bagi 5 ialah 20. Tolak. Punca kuasa 2 dengan kuasa 2. Punca kuasa 2 dan kuasa 2, dia akan mati satu sama lain. Sebab apa? Punca kuasa 2 ialah berlawanan dengan kuasa 2. Jadinya, punca kuasa 2 dengan kuasa 2 jadilah dia M. Lepas tu, disuruh ungkapkan M. Ungkapkan M dalam sebutan N. Jadinya, M sebagai kepala. Jadinya, awak kena letak M ini sebagai hadapan dia. M negatif nak tukar kepada positif, kita pindah M ke sebelah sana. Jadinya M pindah-pindah sana jadilah positif M tambah 16 N kuasa 2 sama dengan 20. Lepas tu pindah saja sebab dia nak kata ungkapkan M. Jadi awak kena pindahkan semua. Biarkan N sebagai penyebut dia. Jadi M sama dengan 20 positif 16 N kuasa 2, dia pindah sana jadi negatif. Jadi tolak 16 N kuasa 2. Ini jawapan dia. Soalan C pula. C dia bagi satu jujukan nombor ataupun satu kumpulan nombor iaitu 2, 5, A, 4, B, 10. Lepas tu dia bagi maklumat lagi. Min sama dengan 6. Min ni ialah X bar. Kat sini bila dia bagi kumpulan nombor secara tak langsung awak boleh cari nilai N. N tu apa dia? N bilangan nombor yang ada kat sini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi N sama dengan 6. Kita nak cari, di soalan tu cari nilai A tambah B. Nak cari nilai A tambah B. Macam mana? Kita boleh menggunakan formula bagi min. Formula bagi min ialah X bar sama dengan hasil tambah semua nombor bagi dengan N. Ataupun boleh kata sigmoid S. Hasil tambah semua nombor tu maksudnya ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Jadinya gantikan saja X sama dengan 6. Hasil tambah semua nombor ialah 2 tambah 5 tambah A tambah 4 tambah B tambah 10.
Bagi dengan N. N adalah 6. Okey, jadinya 6 bahagi pindah sana jadi darab. Jadi 6 darab 6. Okey, naik atas jadi darab. Jadi 6 darab 6 sama 36. Okey, ini kita boleh yang mana boleh tambah, kita tambah. Jadi 2 tambah 5 tambah 4 tambah 10. Jadi 7 tambah 14 dapatlah 21. Tambah dengan A dengan B tak boleh tambah. Jadinya biarkan saja. Jadi tambah A tambah B. Okey, dia minta A tambah B. Ini A tambah B. Jadinya kita boleh pindah sahaja nombor ini ke sebelah kiri. Jadinya bila pindah, ini ialah positif ataupun tambah. Bila pindah sebelah kanan jadinya tolak. Jadi 36 tolak 21. Sama dengan A tambah B. Sama tak? A tambah B samalah A tambah B. Jadinya A tambah B sama dengan 36 tolak 21 ialah 15. Okey, soalan akhir sekali ialah soalan bahagian C. Soalan 17. Okey, dalam soalan 17, kat situ dia bagi jadual. Dalam jadual tu dia ada tentang pendapatan dan pembelanjaan. Okey, dalam pendapatan dia ada bagi tahu ada gaji bersih, pendapatan positif, tolak dengan simpanan bulanan tetap, tolak simpanan untuk tabung kecemasan. Lepas tu, dia juga bagi komponen bagi jumlah pembelanjaan tetap dan nilai dia dan juga jumlah pembelanjaan tidak tetap. Okey, dekat bawah sekali, bawah jadual itu dia bagi lebihan atau defisit. Okey, dia suruh kita kira lah, dia bagi dalam P dan dalam Q. Okey, dia bagi dalam Q. Okey, P pula ialah nilai simpanan bulanan tetap. Okey. A. Jadi soalan nilai A ialah cari nilai P dan nilai Q. Okey, nak cari nilai P ialah dia kata gaji bersih pendapatan positif. Okey, inilah gaji bersih. Okey, bila dengan pendapatan positif maksudnya ialah tambah pendapatan positif. Okey. Lepas tu dia terang-terang bagi tahu tolak simpanan bulanan tetap. Okey, jadi tolak simpanan bulanan tetap. Okey. Lepas tu dia bagi tahu juga tolak simpanan untuk tabung kecemasan. Okey, tolak simpanan tabung kecemasan. Okey. Sama dengan apa? Sama dengan baki pendapatan. Okey. Gaji bersih dia bagi ialah 8,000. Jadi ganti saja nilai dia. Pendapatan positif ialah 900. Jadi tambah 900. Tolak simpanan bulanan tetap. Dia tak bagi tahu, dia hanya bagi tahu dalam bentuk P. Jadi kita kena cari P tu. Tolak simpanan tabung kecemasan iaitu 250. Sama dengan 8,150. Jadi, kita kira kita akan dapat 8,000 tambah 900 tolak 250. Okey, kita akan dapat apa? Kita kira kalkulator dapatlah 8,650 tolak P sama dengan 8,150. Okey. Lepas tu nak macam mana? Macam biasa operasi tambah tolak dengan darab bahagi. Kalau tolak P kita kena pindah ke sebelah sana untuk jadi positif P. Okey. Manakala inilah nombor, kita kena asingkan dia menjadi dekat bahagian yang ada nombor. Jadi ini pindah sebelah kiri, ini pindah sebelah kanan. Jadinya 8,650 tolak 8,150 sama dengan P. Jadi kita tekan kalkulator dapat RM500. Jadi P ialah RM500. Okey, Q pula. Q ialah lebihan ataupun defisit. Maksudnya kat sini, kalau dalam formula kita nak cari lebihan atau defisit, kita kena cari jumlah pendapatan ataupun baki pendapatan tolak dengan jumlah pembelanjaan. Okey. Belanja ada dua.
tetap dan jumlah pembelanjaan tak tetap. Okey. Sama dengan lebihan atau defisit. Okey. Okey, baki pendapatan dibagi tahu ialah 8,150. Jumlah pembelanjaan tetap ialah 3,730. Okey. Jumlah pembelanjaan tak tetap ialah 2,800. Okey. Lebihan atau defisit dia wakilkan dalam Q. Jadi nilai Q ialah jumlah ni tolak yang ni tolak yang ni. Jadi tolak saja kita akan dapat berapa? 1,620 sama dengan Q. Jadi Q ialah 1,620. Okey, soalan A2 pula. A2 pula ditanya berapakah peratus daripada gaji bersihnya yang diperuntukkan untuk simpanan bulanan tetap. Okey, simpanan bulanan tetap. Berapa nilai simpanan bulanan tetap? Okey, simpanan bulanan tetap tu diwakilkan dalam P. Okey, jadinya simpanan bulanan tetap sama dengan P. Maka nilai P ialah RM500. Okey, dia kata peratus daripada gaji bersihnya. Okey, mana kita kena kira peratus simpanan bulanan tetap daripada gaji bersih dia iaitu RM8,000. Okey, nak cari peratus daripada nilai gaji bersih, kita nak buat macam mana? Ambil nilai simpanan bulanan tetap bahagi dengan gaji bersih. Darab dengan 100. Jadi dapatlah kira-kira saja dapat 500 bahagi dengan 8,000. Jadi kita akan dapat darab dengan 100%. Okey. Kita akan dapat 6.25%. Okey, soalan nombor 3. Soalan nombor A3. Adakah Arissa bijak membelanjakan wanya? Terangkan jawapan anda. Okey, ini lebih kepada ayat lah. Ayat dan juga awak kena bagi tahu huraian dia. Dan juga awak kena bagi bukti lah. Buktinya berdasarkan dalam jadual itu. Okey, jadi jawapannya ialah Arissa bijak membelanjakan wan dia kerana dia masih mempunyai lebihan sebanyak 1,620. Walaupun dia berbelanja untuk barangan runcit dan juga untuk make up sebanyak 1,700. Okey. Dia juga mempunyai simpanan bulanan tetap dan simpanan untuk tabung kecemasan yang mana akan digunakan untuk kegunaan persaraan dan juga kegunaan kecemasan. Okey. Jadi maknanya Arissa ni bijak berbelanja lah. Okey. A4 pula. Kirakan simpanan bulanan yang diperlukan oleh Arissa untuk mencapai matlamatnya tanpa menggunakan simpanan bulanan tetap dan simpanan untuk tabung kecemasan. Okey. Lepas tu bagi tahu berikan cadangan untuk membantu Arissa mencapai matlamat dia. Okey. Okey, berbalik pada soalan tadi. Okey. Dalam soalan 4A4 dikata Arissa dalam pernyataan tu dikata Arissa merancang untuk membeli Mazda CX-5 bernilai RM123,000. Dia bercadang untuk membayar wan pendahuluan iaitu 20% daripada harga kereta dalam tempoh setahun. Maknanya matlamat dia ialah dia nak beli kereta iaitu RM123,000. Lepas tu dia nak bayar wan pendahuluan ataupun deposit sebanyak 20% daripada harga kereta. Okey. Okey, jadi macam mana? Dia kata berapa kena kumpul? Okey, berapakah jadi dia kena kumpul dalam 1 tahun. Okey, jadi untuk nak kira jawapannya, kita kira dahulu berapakah wan pendahuluan yang diperlukan oleh Arissa. Okey. Wan pendahuluan yang perlu bayar ialah 20%. Jadi 20 darab dengan 123,000. Jadi dapatlah RM 24,600. Ini untuk setahun dia kena kumpul. Okey. Jadi dalam soalan dikata kira simpanan bulanan tetap yang diperlukan oleh Arissa. Okey. Maknanya
kalau dalam setahun berapa sebulan dia kena simpan untuk dapat kumpul 24,600. Jadi simpanan diperlukan, simpanan yang diperlukan dalam satu bulan ialah 24,600 bahagi dengan 12. Sebab apa? Ada 12 bulan. Jadi bahagi dengan 12. Jadi kita akan dapat 2,050. Jadi ini simpanan yang diperlukan, yang perlu Aisyah simpan dalam satu bulan untuk capai 24,600. Lepas ni kata berikan, adakah dia dapat capai? Jadinya berikan cadangan untuk Aisyah untuk capai matlamat dia. Dalam lebihan yang kita kira tadi, maksudnya lah soalan ini simpanan diperlukan tanpa dia perlu tolak simpanan bulanan tetap dengan simpanan untuk dana kecemasan. Jadi, lebihan yang kita dapat kira tadi ialah 1,620. Jadi, nilai yang diperlukan, nilai yang diperlukan lagi, berapa? Jadinya tolak saja. 2,050 tolak dengan 1,620. Jadi kita akan dapatlah 300, dapat lebih kurang 430. Jadi RM430. Jadinya dia perlu, apa yang dia perlu buat lagi untuk capai 2,050 dalam sebulan tu. Tapi sedangkan dalam lebihan dia ada lagi 1,620. Jadi 430 ni macam mana dia perlu cari lagi? Jadi dia suruh kita beri cadangan. Cadangan dia ialah Aisyah. Aisyah boleh, Aisyah tu cadangan dia lah. Cadangan boleh tolak nilai makeup dia. Nilai makeup dia. Maksudnya dalam jadual tu dia bagi tahu nilai makeup dia ialah 700. Jadi Aisyah boleh tolak nilai makeup dia sebanyak berapa? Ikulah terpulang lah, nak kata tolak sebanyak sampai 230 ke sampai 300 saja pun terpulang, asalkan dia cukup sampai 430. Jadi cadangan saya ialah Aisyah boleh tolak nilai makeup sebanyak, supaya tolak menjadi berapa? 700 tolak. 700 kita tolak dengan 300. Jadi dapatlah dia boleh tolak nilai makeup menjadi RM400 sebulan. Jadi ada baki lagi 130. Apa perlu dibuat lagi? Kita juga boleh tulis Aisyah boleh lagi tolak nilai barangan runcit. Boleh tolak nilai barangan runcit. Berapa dia perlu tolak? Dia perlu tolak sebanyak 130. Sebab dalam barang runcit tu dia kata dia belanja sebanyak RM1,000 untuk sebulan. Jadi dia boleh tolak nilai barang runcit tu sebanyak 130 supaya cukup menjadi 430. Okey, soalan B pula. B dia bagi tahu Aisyah membayar wang pendahuluan kereta secara tunai. Maknanya dia tolak inilah. Dia dah kumpul duit dia 24,600, lepas tu dia tolak saja. 24,600 tolak dengan duit harga kereta itu, iaitu 123,000. Ditolak secara tunai dan bakinya perlu dibayar secara angsuran melebihi 9 tahun. Lepas tu dia kata, angsuran 9 tahun, maksudnya masa dia, tempoh dia ialah 9 tahun. Lepas tu dia bagi tahu kadar faedah tetap pinjaman kereta ialah kadar faedah
faedah pinjaman tetap ialah 2.2% setahun. Lepas tu kita kira ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Alisha. Sebelum tu kita kena cari dulu berapa nilai kereta selepas tolak deposit. Nilai kereta selepas deposit. Sebab apa? Sebab dia kata dia deposit tu dibayar secara cash atau secara tunai. Yang lain dia baru buat pinjaman bank. Jadi kita tengok dulu berapa nilai kereta selepas deposit. Jadi 123,000 tolak dengan 24,600. Tolak dengan 24,600 dapatlah 98,400. Ini nilai yang dia perlu buat dalam pinjaman dengan pinjaman bank. Dia perlu bayar dengan pinjaman bank. Lepas tu kita kena kira berapa ansuran bulanan. Nak kira ansuran bulanan, kita kena kira berapa jumlah dia perlu bayar keseluruhan dalam tempoh 9 tahun. Maksudnya dalam tempoh 9 tahun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dalam 9 tahun ni, berapa nilai ansuran bulanan? Dia dapat setahun ni, berapa ansuran bulanan? Tapi sebelum tu kita kena kira jumlah. Dalam jumlah 9 tahun ni, dia ada jumlah ini 98,400. Tapi dia kena tambah jumlah faedah dikenakan. Jumlah faedah yang dikenakan. Ini 98,000 tu nilai kereta selepas tolak deposit. Yang ini adalah jumlah faedah yang dikenakan sebab dia buat pinjaman bank. Jadi nak kira jumlah faedah yang dikenakan. Nak kira jumlah semua. Jumlah perlu dibayar dalam 9 tahun. Jumlah faedah dikenakan kita boleh kira lepas ni. Ini jumlah faedah dikenakan tambah dengan jumlah kereta selepas deposit ialah sama dengan jumlah yang perlu dibayar dalam 9 tahun. Nak cari jumlah ini, formula dia ialah jumlah perlu dibayar jumlah perlu dibayar ialah 98,400. Ini yang kita kena tambahlah. Tambah jumlah faedah yang dikenakan. Macam mana kita nak kira jumlah faedah dikenakan? Formula dia ialah awak ambil nilai prinsipal. Faedah dikenakan ialah nilai prinsipal dia. Prinsipal dia ialah 98,400. Darab dengan faedah dia. Faedah dia 2.2%. Maksudnya 2.2 bahagi dengan 100. Darab dengan 9 tahun. Jadi kita kira dapatlah jumlah yang perlu dibayar ialah RM117,883.20 sen. Ini yang jumlah yang diperlu Alisha perlu bayar dalam 9 tahun itu. Termasuk dengan faedah itu. Jadi nak kira ansuran, ansuran bulanan pula ialah bayar sikit-sikit. Jadi ansuran bulanan kita bayar sikit-sikit. Jadi kita ambil jumlah yang perlu dibayar termasuk faedah. 117,883.20 sen bahagi dengan berapa jumlah bulan yang dia ada dalam 9 tahun. Satu tahun berapa bulan ada? Satu tahun ada 12 bulan. Jadi 12 darab dengan 9 tahun. 12 bulan darab 9 tahun. Anda dapatlah jumlah bulan. Jadi
kita 117,883 sen bahagi dengan 12 bahagi dengan 9. Jadinya dapatlah dia RM 528.49 sen. Jadi salah. Okey, jadi jumlah yang perlu dia bayar ialah 117,883 sen bahagi dengan 12 bahagi dengan 9. Dapatlah dia ialah 1,091.51 sen. Jadi ini ansuran bulanan yang dia perlu bayar. Okey, soalan C pula. Soalan C kata aliran tunai Aisyah akan kekal lebihan atau defisit selepas dia berjaya mendapatkan kereta barunya. Berapakah nilai jumlah dia? Maksudnya ansuran bulanan dia perlu bayar ialah RM1,091.50. Okey, tadi dalam kita dah kira. Kita kira dalam Q tadi nilai lebihan ialah 1,620. Maka maksudnya kat sini Arissa nak berapakah nilai baki tu selepas tolak dengan ansuran bulanan, adakah lebihan ataupun defisit. Jadinya nak kira saja baki sama dengan RM1,620 tolak dengan RM1,091.51. Jadi dapatlah dia ialah RM 528.49 sen. Jadi baki ni ialah lebihan. Okey. Apakah, dan soalan akhir sekali, apakah cadangan untuk perancangan masa hadapan Arissa selepas dia membeli kereta baru? Okey, jadi apabila kita boleh nasihat kat dia? Apabila kita beritahu kat dia? Arissa dah ada RM528.49 sen. Jadi, cadangan kita boleh cakap ialah Arissa boleh simpan atau tambah dalam simpanan bulanan tetap. Dan simpanan tabung kecemasan. Okey, boleh? Itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Okey, kalau ada persoalan boleh bagi tahu saya lah. Okey, nanti saya akan jawab dalam grup ataupun boleh PM awak lah. Okey, Assalamualaikum.